Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Nur Rafika Faradila binti Syahrum dari SK Meleki Alur Gajah. Hari ini kita akan belajar pendidikan seni visual tahun 5. Masih lagi dalam unit 5 iaitu tajuk Pasu Mini, bahagian yang kedua. Standard kandungan 1.1 dan standard pembelajaran 1.1.4. Pada akhir pelajaran hari ini, cikgu berharap kamu dapat menyenaraikan 4 bahan yang boleh digunakan dalam penghasilan tembikar dan juga dapat menyenaraikan 4 teknik dalam penghasilan tembikar. Mari kita belajar. Jom. Pada hari ini kita akan bersambung untuk bahagian yang kedua. Kita akan belajar dan kita membuat eksplorasi berkaitan dengan bahan dan teknik dalam penghasilan tembikar. Bahan yang pertama, kamu boleh menggunakan dough sebagai satu bahan untuk menghasilkan tembikar dalam proses penghasilan tembikar. Dough ni dihasilkan dengan menggunakan tepung. Dough mudah dibentuk kerana sifatnya yang lembut. Jika kamu menggunakan dough, lebih selamat. Kerana kalau termakan, adik-adik kamu termakan pun dia masih lagi selamat. Dough ni sangat mudah dihasilkan. Sama seperti kita nak buat kuih. Okay? Bahan-bahan yang kita perlukan untuk buat dough, jika kita nak gunakan dough sebagai penghasilan tembikar, kita perlukan 6 bahan yang asas ni sahaja. Okay? Seperti garam, tepung gandum, air suam, pewarna, 2 sudu krim tartar dan juga minyak masak. Okay. Cara-cara ni cikgu ambil daripada blog sweetbonda.my. Kamu boleh juga buat rujukan di sana bagaimana caranya untuk membuat dough supaya kamu boleh menghasilkan tembikar. Okay. Garam di sini digunakan sebagai pengawet. Okay. Dan 2 sudu krim tartar ni digunakan sebagai pelembut. Boleh saja kalau kamu tak gunakan krim tartar. Tapi dia punya dough akan menjadi lebih keras. Okay. Dan boleh je kamu tak gunakan garam. Tapi bila kamu tak menggunakan garam, kamu punya dough yang terhasil ni tak boleh tahan lama. Kalau kamu menggunakan resepi ni, dough yang akan terhasil boleh disimpan. Kalau disimpan dengan baik, boleh disimpan masih lagi lembut dalam jangka masa 3 bulan katanya. Okay? Kamu boleh cuba. Bahan yang kita boleh gunakan lagi, alternatif yang lain untuk penghasilan tembikar, kita boleh gunakan paper clay. Okay, paper clay bertekstur seperti tanah dan mudah dibentuk. Bahan ini dibiarkan mengeras pada suhu bilik. Okay, dia ada 2 pilihan. Sama ada kamu boleh buat sendiri, DIY, ataupun kamu boleh saja beli di kedai-kedai seni, kedai-kedai lukisan, atau kedai-kedai bahan lukisan, atau juga kat Shopee. Okay. Jika kamu ingin membuat paper clay secara DIY, kamu boleh rujuk di www.redtheart.com. Okay, how to make paper clay 8 steps with pictures. Okay, dekat sini apa yang kamu perlukan ialah shredded paper ataupun newspaper yang telah dikoyak-koyakkan. Paper yang dah dikoyak-koyakkan, paper lama yang dah dikoyak-koyakkan. Okey, kamu perlukan large bowl yang besar. Kamu perlukan hot water, air panas dan juga tepung, masih gunakan tepung, garam dan juga gunakan blender. Blender ni untuk kamu blend dia punya newspaper ni supaya dia jadi lebih halus. Okay? Dan untuk lebih lanjut, kamu boleh rujuk di laman web yang cikgu sediakan ni. Ni kalau misalnya kamu nak gunakan paper clay. Alternatif bahan yang ketiga, kamu boleh gunakan modeling clay. Modeling clay ni adalah bahan yang mudah kamu cari di kedai-kedai. Okay. Modeling clay ni mudah dibentuk dan diukir kerana sifatnya lembut.
Bahan ini terdapat dalam pelbagai warna. Kamu boleh cari di Shopee, harganya murah, dan juga kamu boleh cari di kedai runcit. Bahan yang keempat, kamu boleh gunakan polimer lembut. Polimer lembut ni bersifat lembut dan mudah mengeras pada suhu bilik. Bahan ini terdapat dalam pelbagai warna. Ini kamu boleh dapat di Shopee, di kedai alat tulis, di kedai alatan seni. Kamu boleh cari di sana. Tapi harganya lebih mahal berbanding modeling clay. Teknik yang kita boleh gunakan untuk penghasilan tembikar ada 4. Teknik yang pertama, teknik picitan. Daripada teknik picitan ni, kamu ambil dough tu, kamu picit dan membentuk seperti yang kamu kehendaki. Ini adalah contoh-contoh menggunakan teknik picitan dalam penghasilan tembikar. Ini pula teknik yang kedua adalah teknik lingkaran. Dalam teknik lingkaran ni kamu perlu buat lingkaran dahulu panjang-panjang dan kamu lingkarkan dia. Ini ada 4 contoh dekat sini, cikgu ambil daripada internet. Contoh-contoh tembikar yang menggunakan teknik lingkaran dalam penghasilan karyanya. Saya suka yang ini dan ini, nampak artistik. Dan teknik yang ketiga adalah teknik kepingan. Teknik kepingan ni kamu daripada beberapa keping, mula-mula dengan menggunakan tanah liat ke, dough ke, paper clay ke, modeling clay ataupun polimer lembut tadi, kamu buat kepingan-kepingan dan kepingan-kepingan itu dicantum-cantum. Maka terhasillah satu karya tembikar. Dan teknik yang terakhir, yang keempat yang perlu kita ketahui pada tahun ini ialah teknik acuan dalam penghasilan tembikar. Ni yang warna putih ni adalah dia punya acuan dia, dan yang ni adalah doughnya. Doughnya dipicit-picit mengikut acuan yang ada, kemudian terhasillah satu tembikar yang cantik. Ini ada 2 contoh. Yang ni dia buat macam mangkuk tanah liat ni, dia gunakan acuan daun keladi yang besar ni. Kemudian daun apa ni? Daun monstera. Dia buat acuan dan terhasillah tembikar seperti ini. Sangat menarik kan? Yang ni dia macam pinggan, bawah tu ada pinggan. Kemudian di atas ni dilapikkan tanah liat, kemudian dipotong mengikut acuannya. Jadinya inilah sahaja ada 4 teknik yang telah kita belajar tadi. Yang pertama tadi picitan, lingkaran, kepingan dan acuan. Cikgu nak simpulkan di sini apa yang kita dah belajar sebentar tadi, iaitu bahan yang kamu perlukan dalam penghasilan tembikar ada 4 alternatif, iaitu menggunakan dough, paper clay, modeling clay ataupun polimer lembut. Dan teknik yang boleh kamu gunakan untuk penghasilan tembikar juga ada 4 teknik. Iaitu yang pertama, teknik picitan, teknik lingkaran, teknik kepingan dan juga teknik acuan. Untuk minggu ni masih lagi belum ada projek amali lagi. Jadinya, namun kamu perlu melengkapkan latihan dalam pautan yang telah diberikan di Telegram. Selamat mencuba sayang. Tolong siapkan dan kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan dengan untuk bahagian yang ketiga. Bye. Assalamualaikum.